Apa khabar korang? Musashi ni. Okey, hari ni kita akan sembang berkenaan dua benda ni. Benda apa ni? Ni dipanggil motherboard. Dia juga dikenali sebagai mobo. Okey. Sekarang ni apa function mobo ni? Function mobo ni adalah sebagai badan kepada PC kita. Kenapa dia panggil badan? Sebab dia pegang CPU, dia pegang GPU, dia pegang RAM, dan lain-lain lagi. Okay, motherboard ni ada 3 saiz. So dia ada ITX, MATX dengan ATX. So korang boleh tengok dekat depan ni, yang ini tinggi ni dipanggil ATX. Ni macam panggil papa lah kan. So yang ini dia kecil sikit, dia MATX. Ini digelar mama. So yang tak ada baby dia. Baby dia kecil sikit lah daripada MATX ni. Dia kecil sikit. So itu digelar macam baby. So itu kira standard punya size. Okay, sekarang ni Musa akan tunjuk lebih dekat motherboard ni, dia punya section-section dia lah untuk RAM, GPU, CPU semua tu. Okay, sekarang ni jom kita tengok lebih dekat mobo ni. Okay, sekarang ni Musa akan tunjuk dekat kawasan CPU dulu. Okay, ni kawasan CPU. Okay, untuk yang mobo ni adalah jenis AMD. Okay, ni dipanggil AMD punya soket lah. AMD punya soket ni korang boleh tengok dia berlubang-lubang ni tau. Sebab dia punya CPU tu dia ada banyak pin-pin kecil tau. So dia akan cucuk dekat lubang tu. Dia beza sikit dengan Intel punya motherboard. Intel punya motherboard yang kira latest, yang LG 1200 tu, dia punya tak ada lubang-lubang. Dia macam terbalik sikit. Bawah ni dia ada banyak pin. Dia banyak pin. Lepas tu dekat dia punya CPU tu dia flat je. Tu dia ada beza mobo ni. Okay. So untuk dia punya slot kipas pun berbeza, Intel dengan AMD. Dia ada dia punya sendiri lah. Dia punya apa orang panggil tu, untuk soket fan tu, untuk heatsink CPU. Okay, yang ini bahagian RAM pula. Musa explain sikit berkenaan RAM ni. Okay, yang ini korang tengok ni, mobo ni dia ada 4 slot. 1, 2, 3, 4. Dia ada banyak jenis tau. Ada yang low sikit punya mobo, dia ada 2 slot. Kalau yang paling tinggi yang untuk workstation punya, dia ada 8 slot. Kegunaan RAM ni lah untuk nak runkan PC tu lah. Dia punya kan ada RAM, kamu tengok yang Musa tunjuk video-video sebelum ni, dia punya speed semua tu, dia kena ada, tengok dia punya mobo ni, ada setengah mobo dia tak support tau RAM yang tinggi-tinggi. Maksudnya ada setengah RAM tu sampai ada, kamu tengok yang boleh 4400 tu semua. Kalau mobo tu tak support, dia memang tak boleh nak run. Kamu kena baca sikit lah mobo tu punya spek, dia support tak RAM yang tinggi-tinggi. Kebiasaannya RAM yang support dia 2900 macam tu lah, yang standard punya speed. Okay, sekarang Musa akan bawa pergi ke kawasan PCIe. Okay, PCIe dia semua kat belah bawah ni lah. Ni kamu tengok ada banyak ni. So kalau dia beza dengan mobo-mobo macam tadi, MATX, ITX, benda ni dia akan jadi sikit. Biasanya kalau MATX dengan ITX tu selalunya dia bagi tempat GPU ni satu lah. Kebiasaannya lah dia bagi satu. Kalau macam ATX ni memang dia akan bagi banyak. Dia bagi banyak ni. Okay, tapi Musa nak pesan satu, korang jangan ingat benda ni hanya untuk GPU. Dia ada function dia lain. Kalau korang tahu tak, yang macam apa Bluetooth ke Wi-Fi yang jenis PCIe, kamu boleh search PCIe punya Wi-Fi atau Bluetooth tu, dia ada dia punya soket tu tau. Kamu mesti macam pening nak cucuk mana. Dia still cucuk dekat tempat GPU juga. Macam contoh kamu cucuk kat atas ni GPU, PCIe yang Wi-Fi atau Bluetooth tu cucuk bawah dia. Dia memang nampak macam dia lepin je sikit ni kan. Mesti korang macam betul ke boleh cucuk sini? Memang boleh, jangan risau. Musa dah cuba. Okay, yang lain untuk bawah ni tak ada apa sangat lah. Cuma bezanya untuk ni lah, kekuatan ni. Dia bezanya kalau mobo yang murah sikit ataupun dipanggil low, dia punya ni tak ada besi. Dia kena macam untuk pegang dia tu, dia tak ada besi. Kalau yang macam ni, yang mahal sikit ni, dia ada besi. So dia kuat sikit lah bila
letak GPU tu. Okey, korang pun tengok kan, kenapa dia pun letak besi ni? Tadi kan cakap untuk letak GPU nak tahan kan. Korang pun boleh tengok lah sekarang punya GPU RTX apa besar. Lagi besar daripada Mobo nalak punya kan. So tu sebab dia tukar kepada besi. So dia lebih kuat untuk tahan GPU tu. Okey, sekarang ni Musa nak cerita bahagian storage. Selalunya korang mesti biasa dengar SATA cable. Okey, tengok ni dekat kawasan ni. Biasanya kat atas ni ataupun bawah sikit lah, dekat situ memang standard untuk SATA cable ni. SATA cable ni untuk storage lah, SSD, HDD. Tapi yang latest punya ni M.2 dia tak ada pakai kat sini. Tempatnya dekat sini ataupun sini. Dia tengoklah, kalau ATX ni kan Musa cakap dia besar, so dia adalah space yang lain-lain untuk tambahnya apa M.2 tu. Kalau macam MATX ataupun ITX, dia selalunya dekat atas ni je, atas ataupun bawah ni sikit. Dia macam tu. Kalau ITX ada yang sampai ke belakang lah. Dia macam lain sikit. Dia ikut, satu dia ikut model, lagi satu dia ikut itulah brand brand Mobo tu. Dia punya creativity, orang panggil kan. Okay, so itu yang standard punya tempat SATA, betul M.2. Okay, untuk storage itu saja. Okay, sekarang ni benda yang penting-penting Musa dah cerita dah. So Musa nak cerita sikit bezanya Mobo yang mahal dan low. Okay, bezanya adalah Mobo yang mahal ni dia ada heatsink. Nampak? Mobo kan makin lama makin upgrade. So dia tambah terus heatsink. Tak adalah perlukan macam apa nak perlukan fan banyak-banyak lah apalah kan. Dia terus jaga terus. So tengok ni, kamu boleh tengok atas ni. Ni pun heatsink. Ini pun dia panggil heatsink ni. Nampak ni? Ni besi ni. Lepas tu ada yang jenis lagi yang mahal punya. Dia ada untuk heatsink sekali untuk M.2. Ini dia tak ada lah. Ini dia macam bogey lah. Okay. Lepas tu lagi satu yang Mobo mahal ni. Dia special ni kat sini juga. Tengok ni. Dia punya I.O. dia kan, biasanya korang tengok yang macam low punya Mobo, kita kena apa, ada dia bagi macam untuk letak kat casing tu, yang korang kena tekan-tekan kat belakang tu kan. So ini tak payah. Ni korang terus letak je, tak payahlah perlu tekan-tekan untuk casing tu. Lepas tu lagi satu, Mobo mahal ni pun perbezaan ni ada banyak juga. Biasanya dia pun ni lah, korang boleh tengok ni. Untuk USB dia, kan sekarang ni macam-macam USB. Yang standard dulu kita biasa dengar 2.0. Sekarang ni macam-macam, 3.0 lah, 3.1 lah. Tengok dia macam-macam warna ada. Merah lah, biru lah. So itu je dia punya apa. Untuk Mobo mahal ni, ikutkan dia banyak lah dia punya benefit dia. Kebanyakan dia punya tu macam tadi Musa cakap tu, macam untuk RAM, dia boleh macam overclock. Lepas tu lagi satu nak ingatkan, korang boleh tengok kat atas ni. Ni standard tempat untuk CPU socket. Okay, untuk CPU socket ni, yang korang tengok dekat motherboard ni, dia ada 8 lubang korang boleh tengok. Tapi kalau apa macam low punya Mobo, dia ada 4 je. Kenapa ada beza ni? Beza ni dia untuk power up CPU tu lah. Macam korang tengok macam apa, CPU yang tinggi-tinggi semua, kalau yang jenis 4 tu memang tak boleh pakai. Dia kena pakai macam ni, apa yang ada 8. Tapi korang kena ingat, yang kuat tak kuat tu based on PSU juga. Kalau yang tinggi-tinggi semua tu, biasanya memang kena pakai PSU yang tinggi. Tu sebab kita macam kena tahulah kita punya build PC tu untuk low ke untuk high. Takut kan push boleh rosak juga PSU semua. Okay, itu serba sedikit lah untuk soket ni. Kita pergi bahagian pin. Korang boleh tengok bawah ni, standard memang orang letak bawah Mobo ni, dia punya pin. Pin untuk apa? Dia ada pin untuk USB, pin untuk casing yang untuk ada button apa nak on PC tu, semua kat bawah ni. Ada reset semua ni. Lepas tu pin untuk audio semua kat bawah ni. Lepas tu yang belah tepi dia standard lah. Dia akan letak belah tepi macam ni, atas tu bawah kan. Kat sini dia. Ni pin USB. Untuk yang front tu lah, casing kan dia ada USB dekat casing depan tu kan. Ni lah selalu cucuk kat sini. Yang atas ni 24 pin ni adalah untuk motherboard. Itu je.
pin lain. Ni yang macam atas ni untuk tu lah fan. Dia untuk fan dia ada berdekatan dengan kat sini-sini lah. Atas ni standard punya kawasan, kat atas tu dengan kat tepi ni pin ni. Itu je lah berkenaan pin. Kalau korang suka video macam ni, leave a like, subscribe dan share. Korang juga boleh follow Instagram kita orang. So, sampai sini saja video kita kali ni. Jumpa korang di video seterusnya.